Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Untuk minggu ini kita akan menyambung lagi pelajaran pada minggu lalu, iaitu kemahiran proses sains dan bagi kemahiran yang kedua. Minggu lalu kita sudah tengok dan kita sudah fahami satu kemahiran, iaitu kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Manakala bagi minggu ini kita akan belajar tentang kemahiran mentafsir data. Sebelum itu kita fahami dahulu apa itu kemahiran mentafsir data. Kemahiran mentafsir data merupakan kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Untuk lebih memahami, kita akan pelajari tentang kaedah mentafsir data. Terdapat dua kaedah untuk mentafsir data. Kaedah yang pertama, kita kena baca dan fahami jadual, graf atau gambar rajah yang diberikan. Kemudian kita perlu kenal pasti pemboleh ubah dalam data, dan langkah seterusnya kita perlu bandingkan data yang diberikan. Kita tengok contoh yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan bilangan haiwan ternakan Encik Hashim. Okey, di sini sudah diberikan kamu satu jadual. Yang pertama, langkah kamu perlu buat ialah fahami jadual dahulu. Okey, kamu dapat perhatikan apa data yang diberikan dalam jadual ini. Kemudian, kenal pasti pemboleh ubah. Dalam jadual ini, terdapat dua pemboleh ubah. Yang pertama ialah jenis haiwan. Yang kedua ialah bilangan haiwan itu sendiri. Dan langkah yang ketiga ialah kita perlu bandingkan data. Macam mana nak bandingkan data? Kita tengok sini contoh jenis haiwan. Perbezaan pada data jenis haiwan ialah ada ayam, itik, kambing dan juga lembu. Manakala perbandingan dari segi bilangan dapat lihat perbezaan bilangan pada haiwan. Contoh ayam 36, itik 21, kambing dan lembu 12. Okey, apabila kita sudah buat ketiga-tiga langkah ini, maka kita dapat tafsirkan data daripada jadual di atas. Ini contoh tafsiran data. Yang pertama, ayam merupakan haiwan yang mempunyai bilangan paling banyak. Yang kedua, itik merupakan haiwan yang kedua terbanyak. Dan yang ketiga, kambing dan lembu mempunyai bilangan yang sama, iaitu 12 ekor. Untuk kaedah yang kedua pula, terdapat satu perbezaan langkah berbanding daripada kaedah yang pertama tadi. Langkah pertama, baca dan fahami jadual, graf atau gambar rajah diberikan. Kemudian kenal pasti pemboleh ubah dalam data. Dan seterusnya, langkah yang ketiga ialah kita kena fahami pola perubahan data. Apa itu pola perubahan data? Pola perubahan data ini merujuk kepada bertambah, berkurang ataupun mendatar sesuatu data itu. Untuk lebih faham, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diberikan satu carta palang. Okey, pertama kita pelajari dulu, kita fahami dulu apa data yang diberikan dalam carta palang ini. Kemudian kita kena pasti pemboleh ubah, iaitu bulan dan juga bilangan ayam. Ini merupakan pemboleh ubah dalam carta palang diberikan. Kemudian langkah seterusnya kita kena buat kenal pasti pola perubahan pada carta yang diberikan ini. Kita tengok dulu. Okey, bilangan ayam meningkat ataupun bertambah dari bulan 1 iaitu Januari hingga bulan Mac. Kita tengok ini merupakan jumlah ayam yang diperoleh, bilangan ayam yang diperoleh pada bulan 1, iaitu sebanyak, saya anggarkan sebanyak 13 ekor, manakala pada bulan 2 sebanyak 15 ekor dan bulan 3 sebanyak 18 ekor. Maksudnya di sini terdapat tengok dari bulan 1 sampai bulan 3 berlaku peningkatan ataupun pertambahan pada bilangan ayam. Itu adalah pola perubahan yang pertama. Kemudian kita tengok pula pada bulan 3 dan bulan 4. Bulan 3 ada 18 ekor ayam, tetapi pada bulan 4 bilangan ayam yang diperoleh Encik Hashim adalah sebanyak, saya anggarkan 12 ekor. Jadi di sini berlaku penurunan ataupun pengurangan pada bilangan ayam. Jadi tafsiran data yang kedua terdapat buat ialah bilangan ayam menurun atau berkurang dari bulan Mac hingga bulan April. Ini merupakan satu petikan dari buku teks kamu. Kamu boleh rujuk buku teks.
kita baca sama-sama. Okey, mentafsir data ialah memberikan kemahiran penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Itu merupakan definisi sudah kita pelajari tadi. Kita tengok contohnya. Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makan burung. Bilangan burung yang datang direkodkan seperti dalam jadual di bawah. Okey, kita tengok. Tempat makan burung ada 1, 2, 3, A, B, C. Dan dijalankan selama 1, 2, 3, 4, 5 hari. Mereka kemudiannya memberikan penerangan kepada rakan-rakan lain tentang data yang diperoleh seperti di bawah. Okey, apa penerangan yang diberikan? Kita tengok. Tempat makan A paling banyak didatangi burung. Tempat makan B pula paling sedikit didatangi burung. Manakala bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Ini merupakan 3 tafsiran data yang diperoleh oleh Faris dan kawan-kawannya hasil daripada uji kaji selama 5 hari. Tengok sini, tempat makan A, jumlah bilangan burung yang datang 33 ekor. Maksudnya ini merupakan tempat makan burung yang paling kerap dikunjungi. Manakala yang paling sedikit dikunjungi ialah tempat makan burung B, dan mereka menjalankan uji kaji ini selama 5 hari. Untuk lebih memahami, kamu boleh merujuk pada buku teks muka surat 8 dan 9. Kemudian kamu perlu selesaikan kerja ataupun latihan yang saya berikan dalam Google Classroom. Okey, sekian, terima kasih.